Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah qulubana lil 'ilm washrah sudurana lil 'ilm wafsah lisanana lil hifz warzuqna li 'amalih. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita meneruskan lagi kuliah dan pengajian kita seperti biasa, Sirah An-Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yang mana kita kuliah ini dengan surah Al-Jabbar, Taman Mas Dengkel, dibuat secara Zoom lah. Tapi yang untungnya orang Muhajirin ni, surah Muhajirin ni, boleh duduk di sini dan bersemuka. Kalau saya memang prefer bersemuka lah kalau nak mengaji ni, seronok lah. Baik, Alhamdulillah, tahniah pada yang boleh datang. Walaupun dah hujan ni lepas pagi ni kan, Masya Allah. Baik, sambung. So hari ni kita akan sambung pada muka surat 184. Baik, muka surat 184 yang kita nak sambung ni sebenarnya dia berkait rapat dengan muka surat 182 yang saya baca pada 21 bulan 3 yang lalu, ya, yang mana Nabi pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah, ya. Nabi buat apa? Nabi nak berdakwah di Taif tapi tidak diterima. Itu pun kita dah cerita dengan sepanjang lebar, begitu sadis sekali, sedih sangat, ya. Nabi ni masya-Allah, sampaikan malaikat Jibril bawa malaikat penjaga bukit datang dekat Nabi. Sekarang ni Nabi arahkan malaikat ni nak buat amdir dengan penduduk Taif ni. Tapi kan Nabi tak buat apa-apa kan. Nabi hanya doakan nanti diorang ni akan lahirkan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kata tulang sulbi tu kan. Baik, jadi bila Nabi dah sedih tu, Nabi buat apa? Nabi nak balik ke Mekah. Tapi dalam perjalanan Nabi nak balik ke Mekah tu, Nabi singgah di Qarnul Manazil. Ingat saya sebut dulu, ya. Dan di situlah Nabi baca Al-Quran. Sedih Nabi ni, Nabi baca Quran. Jadi bila Nabi baca Quran tu, surah Al-Jin ayat 1 sampai 15, ya. Dan kita dah cerita dah sebenarnya secara langsung, dah baca dah maksud ayat tersebut, dah baca dah panjang lebar. Cuma Ustazah tak sempat nak kupas satu-satu intipati dalam surah tu, ya. Yang mana kita masya-Allah bila tengok jin yang cakap macam tu, segan kita. Kita ni manusia tapi jin yang cakap macam tu. Apa jin cakap tu, ya? Bila Nabi baca Quran, sebenarnya Allah lah yang bagi tahu Nabi bahawa jin datang dengar Nabi baca Quran. Nabi tak tahu, Nabi tak nampak, Nabi tak tahu. Itu asalnya. Jadi bila Allah bagi tahu Nabi bahawa jin-jin ni, sekumpulan jin datang dengan Nabi baca Quran, nak mengubah hati Nabi yang sedih tadi. Sebab manusia tolak Nabi, jin terima Nabi, masya-Allah. Jadi satu rombongan datang ni dengar Nabi baca Quran. Selepas dengar, sekumpulan jin ni, dia kata dia pun menyampaikan isi kandungan Al-Quran ni yang didengar pada Nabi tadi kepada dia punya kumpulan-kumpulan dia yang lain lah. Dia dengar kat situ, balik kampung dia pun cerita pada kawan ramai semua. Dia cerita pasal Nabi baca Quran tadi, masya-Allah. Lepas tu kita sekarang nak cerita sikit lah, apakah isi yang disampaikan oleh sekumpulan jin tadi tu, yang didengar Nabi baca Quran tadi. Isi-isi yang dia cakap dekat dia punya kumpulan-kumpulan dia tu. Bila dia balik, dia cakap dekat kumpulan-kumpulan dia cakap, kami telah dengar satu kitab suci merujuk kepada Al-Quranul Karim, ya. Dia kata susunan dan kandungan sungguh menakjubkan. Susunan dan kandungan kitab itu sungguh menakjubkan. Menakjubkan maknanya kita boleh gambarkan, maknanya kalah semua kitab-kitab ataupun buku-buku yang lain. Gitu. Kemudian dia kata dia memberi panduan ke jalan yang betul. Kitab tu tadi dah susunan dia sangat bagus, kandungan dia sangat bagus, menakjubkan, dan dia memberi panduan kepada jalan yang betul. Maknanya kalau nak ikut jalan betul, memang kena ikut kitab Al-Quran. Okey. Ni refer pada muka surat 182, ya, pada semua yang ada kitab. Ya, yang ada kitab refer pada muka surat 182. Kita nak keluarkan intipati surah yang panjang 1 sampai 15 tu, surah jin tu. Okey, baik. Sambung lagi,
Kemudian itu intipati yang pertama. Yang kedua, jin ni cakap. Jin ni cakap, kami beriman dengan Al-Quran. Kami beriman dengan Al-Quran. Begitu. Itu intipati yang kedua. Kami beriman dengan Al-Quran. Yang ketiga apa dia cakap? Kami tidak akan sesekali mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan. Maknanya janji tak syirik lah ni. Tak adalah pergi minta selain pada dengan Allah gitu. Itu jin cakap tu. Manusia pergi minta pula dengan jin. Kan terbalik tu. Dia kata, ketahuilah wahai sekalian jin. Dia kata, ketahuilah wahai kaumku. Dia sebut dengan jin-jin semua kali. Kita tak akan persekutukan Allah. Gitu. Baik. Kemudian yang keempat, dia kata sesungguhnya kebesaran, keagungan Allah tadi adalah yang tertinggi. Allah tidak ada isteri dan Allah tidak ada anak. Tidak beristeri dan tidak beranak. Maknanya nak mencantas ataupun nak menangkis semua dakwaan-dakwaan dalam agama Kristian yang mengatakan Nabi Isa itu anak kepada Tuhan. Kan? Gitu. Jadi Al-Quran menjawab. Okey. Kemudian Allah SWT Muhammad sambung lagi. Dia kata dulu, ini intipati yang kelima. Dia kata ketua kita tu merujuk kepada siapa? Azazil. Yang jadi iblis tu, kan? Ketua kita ni dia kata dia menyangka, dia kata dia salah dalam berkata-kata. Dia kata melampaui batas dalam berkata-kata. Diakuilah dia kata, ketua kita ini kurang akal pertimbangannya. Dia sebut ketua kita ni kurang akal pertimbangannya. Ni jin ni cakap tadi. Ketua kita ni dulu dia kurang akal pertimbangan, dia kata. Allah SWT Muhammad terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata. Kurang akal pertimbangan terhadap Allah. Sebab apa? Kan dia takbur kan. Bila Allah kata suruh sujud pada Nabi Adam, sujud hormat, bukan sujud macam kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham lain tu. Jadi dia kata hilang akal pertimbangan iblis ini, ketua mereka tadi tu, Azazil tadi tu, sampai dibuat suatu benda yang mendahaka pada Allah, melampaui kebenaran, kata. Dan sambung lagi dia kata, ni yang datang jumpa dengan Nabi ni kan, cakap dengan kaum-kaum dia bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita ni menyangka bahawa manusia dan jin tidak akan sesekali berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Macam jin ni dia berpendapat, golongan jin ni dia kata takkan ada manusia ataupun jin lah yang beranilah nak mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan berani. Jadi, tapi bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan tengah sedih tadi. Tengah sedih sebab orang Taif tolak mendustakan Allah lah tu kan. Dia kata ada rupanya jin pun rasa macam terkejut gitu. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi diri mereka dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Ni jin cakap ni. Sebab mereka pun takut dengan Allah. Jangan minta selain pada Allah, tetapi manusia minta dengan ketua-ketua golongan jin. Maknanya kalau orang yang dia berdamping dengan jin minta tolong jaga kebun, minta maaf saya sebut tapi memang ada berlaku. Minta tolong jaga kebun, minta tolong jaga rumah, jaga apa lagi? Jaga macam-macam lah jaga jaga apa? Jaga kecantikan ada. Ya ada juga. Hati-hati. Ada yang tak nak tua-tua. Kami nak muda je. Saya minta guru sebut, siapa yang beriltizam tak nak tua-tua, nak nampak muda je, nak muda je selalu, itu termasuk dalam golongan jin. Masa saya kecil dulu belajar, saya kat sekolah dulu, saya pun dengar kan, saya dengar macam dia lalu je. Betul lah, jin kan dia tak mati-mati, saya fikir gitu. Jadi bila kita belajar, makin faham, betul lah, jin ni kan dia nak kekal, nak kekal. Lepas tu dia memang Allah jadikan dia gitu je, tak tua-tua. Betul ke? Itu tak dapat confirm kan. Tapi ingat satu kisah dalam buku ni juga. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa namanya menyampaikan ilmu pada sahabat lah, duduk. Kemudian mereka ni terbau busuk. Ada terbau busuk yang amat-amat. Semua pakat-pakat tutup itu hidung lah. Jadi bila dah habis saja tu, Nabi tanya pada semua, adakah kamu tahu bau busuk tadi bau apa?
Sahabat-sahabat tak jawab apa? Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kan? Sahabat-sahabat ni kan, itu memang standard jawapan yang standard lah. Dan mereka tidak akan mendahului Rasul menjawab. Maknanya Nabi akan jawab lah. Kata itu adalah iblis. Iblis yang zaman Nabi Adam AS tu datang jumpa dengan Nabi. Buat amda pula jumpa. Dia kata, dia minta Nabi ni doa pada Allah, cakap dengan Allah, doa pada Allah supaya matikan dia. Dia tak tahan dah. Kenapa? Sebabnya dah terlalu tua dia. Bukan terlalu tua, dah tua, bangka, renta kan. Apa je lah. Dah teruk sangat. Dia kata bau busuk tu datang pada iblis tadi. Pasal apa? Pasal ni pipi dia ni, daging pipi dia ni, masa dia jalan, Ustaz Fikri, dia dah sapu tanah. Dah melayut tu. Dah sapu tanah dah. Dia tua. Jadi Allah SWT Muhammad, dia minta Nabi ni doa matikan dia. Nabi kata, kamu yang meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu ni tidak dimati-matikan sampai hari kiamat kan? Mana mungkin aku minta dengan Allah supaya engkau dimatikan? Begitu. Jadi kalaulah aku minta sekalipun dapat engkau dimatikan, adakah engkau menyangka bahawa di situ pengakhiran azab engkau? Okey, kalau kita sebagai orang Islam, orang mukmin, kita percaya lepas dia meninggal dunia, masuk dalam alam kubur, apa jadi? Apa jadi? Ada azab pula kan? Azab kubur pula kan? Itu yang Nabi maksudkan tu. Kalaulah aku berdoa dengan Allah dan betul Allah matikan engkau, wahai iblis, adakah engkau menyangka lepas tu habis dah sisaannya? Ni kan dia terseksa, dia kata terseksa, bau busuk dah, tua dah. Macam gitu. InsyaAllah itu yang saya belajar dan memang ada dalam kitab Allahumma salli Muhammad. Nak ceritanya itulah yang tadi yang sekumpulan jin cakap ni, dulu ketua kita salah cakap, salah akal pertimbangan depan Allah tadi, salah dia, takabur dia, masya-Allah. Okey, sambung lagi. Apa lagi isi yang golongan jin nak cakap pada kaum-kaum dia? Dia kata, sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Ni jin percaya ni, Allah pasti akan utuskan rasul. Dan sekarang ni Allah sedang utuskan rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pada kita ni nak jadi guider lah, petunjuk kita nak pergi syurga ni, ikut jalan ni. Kalau kita nak pergi ke, contoh saya nak pergi ke Perak contohlah, saya tanya Encik Fikri, tahu tak jalan? Saya pun tak tahu jalan ni, semua tak ada ni. Boleh saya tunjukkan jalan. Macam tu lah tadi, Nabi ni nak tunjuk jalan syurga. So jin ni faham, golongan ni semua faham Nabi nak tunjuk jalan ke syurga. Dan sebab itulah dia kata, benarlah Allah akan utuskan rasul. Dan sekarang ni memang sedang Allah utuskan rasul. Gitu. Jadi Allah SWT Muhammad nak sebutnya lagi, jin ni mengakui bahawa akan berlakunya hari kebangkitan. Maknanya manusia ni akan dibangkitkan nanti. Maknanya dia suruh golongan jin ni percaya ada hari kebangkitan. Maknanya bukan kata kita mati-mati terus dah. Fahaman orang yang tidak beragama, Islam lah especially-nya. Kalau duk Islam ni kita faham, bila kita mati, kita meninggal, ada alam barzakh. Habis alam barzakh, hari kebangkitan, hari pengakhiran dunia, kiamat. Ni masa ni memang apa? Memang menakutkan. Tapi ada golongan yang Allah janjikan tidak akan mengalami ketakutan, antaranya orang yang mati syahid. Golongan Nabi itulah anbiya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini Allah janji, dan was-salihin. Golongan-golongan, 4 golongan ni Allah janjikan dia tak rasa takut dengan hari kiamat nanti. Hari kiamat tu kan dahsyat. Semuanya digulung oleh Allah satu. Langit dan bumi gulung habis. Nak cerita tu memang dahsyat. Okey, saya sambung, saya terus. Jadi jin percaya bahawa hari kiamat ada. Hari kiamat ni dipercaya ada. Berakhirnya dunia ni. Sambung lagi. Dan sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Okey, yang ni saya belajar masa sekolah dalam surah An-Najmu. Disebut
Allahumma salli ala Muhammad. Baca tafsir. Allahumma salli ala Muhammad, disebut bahawa memang jin-jin ni, syaitan-syaitan ni, dia mengintip-ngintip dengar lah. Ada yang jin yang baik, dia pergi ke langit lah, nak tahu nak tahu cerita, nak dengar apa cerita, nak ambil berita, ya. Kalau yang jahat syaitan ni, dia pergi risik-risik dengar, nak buat benda, dia risik-risik dengar ni. Sebabnya dia nak apa? Dia nak tahu berita. Nak tahu berita tentang apa, ya? Nak tahu berita tentang ni lah, apa perbualan Allah dengan malaikat. Jadi jin ni cakap apa? Pengawal-pengawal sangatlah kuat kawalannya di langit. Ni nak mentakkidkan lagi bahawa sebenarnya memang betul langit itu dikawal oleh siapa? Langit itu dikawal oleh malaikat. Ada pengawal-pengawalnya. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pause kejap sebabnya bateri laptop saya dah habis. Kejap tu Haji, saya pause kejap. Kejap ya Kak Norma, saya nak kena minta apa minta bantuan anak hantar ni charger. Terlupa nak bawa. Abid, tolong hantarkan Umi punya charger laptop nak. Tak apa, kalau tak nak suruh Abid, suruh Syifa. Nak habis bateri. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian jin ni sambung lagi. Dah ada pengawal-pengawal, lepas tu dan rejaman api yang menyala. Kalau yang ni Tok Guru saya sebut dulu, dia macam tai bintang tu kan. Dia rejam syaitan yang mengisik-isik dengar ni. Kemudian yang kita dengar peti, kilat tu kan, itu. Rejaman-rejaman tu. Baik. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Masa zaman apa tu Azazil taat pada Allah, golongan-golongan jin ni tadi ni, ya, semuanya dia tak panggil syaitan, tak panggil iblis lagi lah, golongan-golongan jin. Sebabnya Azazil ni kan pada spesies jin, ya. Kami ni biasa duduk dekat langit ni, di perhentian-perhentian langit tu. Orang nak ceritanya, padahal dulu dia kata kami ni biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan-percakapan, dengar percakapan malaikat, dengar percakapan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Masya-Allah. Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala yang menunggu merejamnya. Kalau kami sekarang ni pergi, pakat-pakat kena kejam belaka. Gitu. Jin ni cakap, bagi tahu. So kita baca ini sebab tu kalau orang kena histeria, banyak juga yang masa saya belajar dululah, masa belajar di college dulu, ramai orang kena histeria, lecturer kami sarankan baca surah jin. Jin yang dan surah jin ni kan dia bukan mengasuk orang. Jin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengasuk tu mungkin syaitan. Masya-Allah, ya. Okey, sambung. Banyak sangat error dekat skrin ni, kenapa ya? Okey. Sambung balik Dan kata bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi. Kami tak tahulah. Adakah dengan sebab adanya kawalan-kawalan dekat langit tadi itu petanda nak bagi bala bencana kepada penduduk bumi. Kami tak tahu, dia kata. Tapi jin bagi tahu pada kita ni. Kalau kita tanya pada kawan kita, pada jiran kita pun jiran kita tak tahu cerita ni. Jin tadi bagi tahu, pakar-pakar bagi tahu pada golongan dia. Masya-Allah. Sambung lagi. Ataupun dia kata, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Syukran. Terima kasih. Tak ada. Tu Haji. Jauh tak? Tak sampai.
Tak sampai. Maaf banyak. Maaf Tuan Haji. Maaf Okey. Okey, sambung balik. Alhamdulillah. Jadi dia kata tadi, jin ni bagi tahu pada kaum dia, dia kata, adakah dengan sebabnya pengawalan yang banyak, yang ketat, yang kuat tadi, di langit tadi, itu petanda Allah nak bagi menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun Allah hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Jin tadi ni pun tak tahu kawalan-kawalan sedemikian tadi apa maksudnya, apa tujuannya, ya. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik, dia kata. Dia sebut juga, kita maklum antara kita ni, jin cakap ni, ada yang baik, ada yang baik, dia kata. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ada di antara kita yang lain dari itu. Maksudnya apa? Ada juga yang ingkar. Betul tak? Baik. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Jin ni cakap. Jin ni cakap. Kalau kita malu kita dengan jin lah. Baik. Dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan melepaskan diri dari balasan Allah. Maknanya jin kata kita ni tak terlepas pada balasan Allah. Jin pun kata begitu. Dan kita juga tidak sekali akan mendapat melarikan diri pada balasan Allah. Dan bahawa sesungguhnya kami ketika mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh lagi. Maknanya dengar je Al-Quran kata gini, terus beriman terus. Apa Al-Quran cakap, terus beriman. Itu jin. Kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah dia akan merasa bimbang menanggung kerugian mengenai amalnya yang baik tadi. Maknanya tak ada kerugian lah amal baik, sebab tak bertangguh. Contoh kata makcik kata nak tahajud malam, makcik terus buat. Macam hebat lah makcik-makcik semua. Gitu nah. Itu kebaikan untuk dia. Dia buat tu, kebaikan tak bukan untuk kita. Maknanya dia buat dapat, sebab kata anda buat, anda dapat. Betul dah tu? Baik. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur, yang derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Itu jin cakap. Maknanya samalah, kita pun ada yang Islam, ada yang kufur juga. Baik. Dia kata, maka siapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka mereka lah golongan yang bersungguh-sungguh mencari ataupun menurut jalan yang benar. Adapun orang yang menyeleweng dari jalan Allah yang benar tadi, maka mereka menjadi bahan bakaran api neraka Jahannam. Itu pesan jin kepada kaum-kaum jin, kaum-kaum dia. Saudara mara dia, kabat-kabat dia. So kita ni baca buku, baca kitab, baca Al-Quran, kita pun pesan juga pada diri kita dan juga kaum kerabat kita. Gitu, Masya Allah, pesan-pesan. Mana ada maknanya saya tak pernah silap. Saya, siapa yang tak pernah silap, saya nak datang. Memang rasa-rasa nak duduk, nak damping, peluk sungguh dah. Pasal apa? Pasal tak pernah silap. Manusia ni silap. Kita ni setiap hari silap. Duduk. Al-insanu la yaqlu minal khata'i wa nisyan. Maknanya manusia ni tidak sunyi. Berkata tak sunyi maknanya sentiasa ada khata', salah. Nisyan, lupa. Sebab dia lupa tu dia buat salah. Sebab salah dia lupa. Kenapa lupa? Kenapa lupa? Sebab Allah yang lupakan. Allah izin saya lupa. Jadi bila saya lupa buat salah. Kenapa buat salah? Sebab saya lupa. Bila orang buat salah, kita kena tahu, ketika itu dia lupa, maka dia buat salah. Kalau diingat tak buat salah, betul tak? Maknanya ketika dia dilupakan, unsi tu. Saya selalu belajar bahasa Arab dulu masa kat sekolah. Tempat ingat, ustaz saya nama Ustaz Musa. Kita orang gelar dia sebagai Sibaweh. Kalau ingat Ustaz Musa, Habibah ingat kot, Ustaz Musa Speki, sangat bagus bahasa Arab. Dia kalau sebut, dia kata bukan nasi tu. Dia kata, ditanya kita kenapa tak buat kerja kan? Dia juga jawab, dia juga ajar kita kalau jawab bahasa Arab nasi tu, saya lupa. Saya dah lupa, saya terlupa. Dia kata jangan cakap nasi tu, unsi tu, awak dilupakan. Unsi tu, saya dah dilupakan. Maknanya al-madhi li majhul. Dilupakan. Allah yang lupakan. Gitu. Masya Allah. Itu bahasa Arab lah. Baik, sambung.
berdasarkan konteks ayat yang kita baca, ayat surah Jin ayat 1 sampai 15 tadi. Apa jadinya? Dia cerita bahawa penulis buku ini, Syekh Mubarakfuri, dia sebut riwayat-riwayat menafsirkan peristiwa ini ternyatalah bahawa Nabi SAW tidak menyedari kehadiran jin tadi. Nabi tak sedar kehadiran jin-jin tu. Jadi baginda hanya mengetahui kedatangan jin-jin tadi tu apabila diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat yang Nabi baca ni. Kan Nabi baca ayat tu kan? Allah yang wahyu ke dalam dada Nabi, kan begitu. Baik, kehadiran jin-jin itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kali yang pertama. Ketika itu Nabi baca tu kan, itulah kehadiran kali pertama jin hadir kepada Nabi, jumpa dengan Nabi di Qarnul Manazil tadi tu. Itu kali pertama. Nah, baik, kalau sebelum tu tak ada lagi lah. Nak menafikan bahawa sebelum-sebelum tu yang Nabi dapat wahyu tadi tu adalah daripada unsur-unsur benda-benda gaib, termasuk jin dan ni pelik-pelik ni, bukan? Tidak. Tetapi itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nak menafikan sebab tu ditakkidkan itu kali pertama jin datang jumpa Nabi. Maknanya sebelum-sebelum ni yang Nabi dapat wahyu tidak ada campur tangan jin dalam wahyu tadi tu. Nak menafikan juga dakwan-dakwan orang kafir. Ini kena faham. Jadi berdasarkan konteks beberapa riwayat menunjukkan bahawa setelah itu golongan jin datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali selepas pada itu. Masya Allah. Kita tak dapatlah jumpa Nabi, tapi kita ada orang-orang alim, para ulama yang kita boleh jumpa zaman sekarang. Sebab tu nadah ilmu macam orang yang duduk dekat dengan ulama-ulama. Bersyukurlah nah. Kita ni orang rakyat biasa ni kita cakap apa, orang awam kita ni kena suka dengan orang-orang ulama macam tu. Kita ni ngaji, saya ni sekadar untuk menyampaikan saja, saya bukan ulama. Menyampaikan sahaja ilmu. Jadi ulama ni dia ada taraf yang tersendiri, level yang tersendiri. Ulama ni, kalau taraf ulama, mereka ni tidak lagi mujahadah macam kita ni, mujahadah jaga nak jaga qiyam, mujahadah nak jaga solat sunat rawatib. Tak, ulama dah macam tu dah. Ulama dia dah siap semua. Bab-bab benda tu semua dia dah komplit. So kita insya-Allah kita sedang mujahadah, kita orang awam. Sama-sama lah kita insya-Allah. Baik, sambung. Benarlah bahawa peristiwa ini, peristiwa mana? Peristiwa yang Nabi baca Quran selepas Nabi dihalau pada Taif tadi dengan dahsyatnya, masya-Allah, menangis. Nabi menangis. Zaid bin Harithah ni kan saya ceritakan masa yang episod lepas. Nabi ni nak keluar pada Taif ni, Tuan Fikri. Orang-orang Taif ni dia buat dua barisan. Satu kanan, satu kiri. Nabi dengan Zaid bin Harithah ni lalu tengah-tengah. Okey, lalu tengah-tengah bukan kapet merah. Depa ni pegang-pegang batu semua sekali ni. Lontar rejam Nabi ni. Bayangkan nak keluar pada Taif ni. Boleh bayang tak? Saya tak boleh tu. Sedihnya, ya Allah, tu ya Nabi berdarah-darah ni dikata. Nabi punya ni, tumit Nabi berdarah-darah. Zaid bin Harithah ni, masya-Allah. Tahu tak dia buat benda? Dia jadikan badan dia tu sebagai perisai. Dia halang-halang Nabi ni. Dia teruk kena, tapi dia risaukan Nabi. Kalau kita hari ni, kalau kita teruk dulu, kita pecut dulu dah. Zaid bin Harithah tunggu, masya-Allah. Tunggu Nabi hadang, masya-Allah. Begitulah hebatnya mereka ni dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak Nabi ni menyampaikan dakwah, begitu hebatnya mereka, masya-Allah. Kemudian bila dah duduk kat kebun tu kan, Zaid bin Harithah ni layan Nabi nah. Masya-Allah. Jadi saya tak ceritalah itu sebenarnya lepas yang tu. So hari ini kita nak sambung lagi, nak cerita tadi bahawa dengan datangnya kumpulan jin tadi tu, ya, Nabi rasa terubat hati. Ada juga makhluk Allah yang nak dengar seruan Allah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Benarlah bahawa peristiwa ini dikata adalah satu bantuan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan bantuan yang datang dari perbendaharaan Allah yang tersembunyi. Dalam bahasa Arab, kanzun. Kanzun ni harta khazanah yang tersembunyi. Kanzun. Dengan membawa bala tenteranya, yang hanya Allah sahaja yang mengetahui. Masya-Allah, betul lah. Golongan jin datang, dengan itulah bala tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, tapi bala tentera yang sebenar memang malaikat.
Allahumma salli Muhammad. Ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan peristiwa ini memuatkan berita-berita gembira tentang kejayaan dakwah Nabi SAW, di mana tidak ada sebarang kuasa di alam maya ini yang mampu untuk menyekat kejayaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi membawa dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yang memerintahkan dakwah tersebut. Jadi kalaulah Allah yang perintahkan, mana mungkin kalah? Mana mungkin kalah? Ya, sebab segala apa isi dalam dunia ni pun Allah jadikan. Mana mungkin Allah kalah? Jadi bila bawa sesuatu yang pada Allah, takkan mungkin kalah. Sebab tu kalau kita tengok dakwah-dakwah para asatizah, asatizah ni maknanya plural sebagai ustaz. Dalam bahasa Melayu kita panggil ustaz-ustaz lah. Dalam bahasa Arab asatizah. Asatizah. Jadi kalau kita tengok golongan-golongan asatizah ni berdakwah sampai ke luar negara, diterima oleh masyarakat di South Africa. Tengok ya, Ustaz Abiliu, masya-Allah, Datuk Ustaz Abiliu berdakwah di sana, diterima oleh penduduk di sana, masya-Allah, dengan hanya beri makan. Masya-Allah, kalau bawa sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan diterima oleh penduduk bumi, insya-Allah. Walaupun bukan semua terima kan, tetapi insya-Allah akan diterima, takkan kalah. Sekalipun katalah, sekalipun pergi orang tak nak buat, tak layan je. Tapi sebenarnya dakwah yang bawa agama Allah tak pernah kalah. Sebenarnya satu kali dakwah akan disusul oleh dakwah yang seterusnya. Dia tak boleh dakwah sekali betul tinggal. Sebab tu kalau kita tengok golongan-golongan tabligh, kita kena iktiraf juga mereka ni. Bukan kena iktiraf juga, kena iktiraf mereka. Sebab mereka ni sanggup pergi dari rumah ke rumah. Ada siapa buat kat sini? Tak ada, ustazah. Pergi jual kuih pun tak mampu nak pergi rumah ke rumah. Tapi Masya Allah, golongan tabligh ni boleh pergi rumah-rumah. Marilah kita pergi surau, marilah kita pergi masjid, ajak. Orang tak nak buat, tapi itu adalah sunnah Nabi SAW yang mengajak kepada kebaikan. Mabruklah untuk mereka. Baik, jalan dakwah. Baik, sambung. Allahumma salli Muhammad. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila kata dakwah itu berjaya, walaupun di Taif tadi tidak berjaya lagi, belum berjaya, bukan tak berjaya. Sebab tu kita dalam istilah nak sebut tentang Islam ni tidak bersebut tak berjaya, tetapi belum berjaya. Ya, disebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggazetkan dalam surah Al-Ahqaf 30 ayat 32. Allah sebut apa? Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan sesiapa tidak menyahut seruan Rasul dan mengajaknya ke jalan Allah, maka ia tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan azab walau ke mana sahaja ia melarikan diri di bumi, dan ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang membelanya. Mereka yang demikian sifatnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Itu Allah ingatkan dalam surah Al-Ahqaf, masya-Allah. Disebut lagi dalam surah Jin ayat 12 yang kita dah baca tadi tu. Saya bacakan maksudnya. Dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bumi, di mana kita berada sekalipun, di bumi, di mana-mana saja, dia kata, dan kita juga tidak sekali akan dapat melarikan diri daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diulang oleh jin-jin tadi tu, yang serombongan tadi yang dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Sebab tu kita bila dengar orang baca Quran, kena bagi perhatian apa isi kandungannya. Tapi kita tak faham macam mana. Sekurang-kurangnya dengar, bagi perhatian. Allah akan bagi kebaikan walaupun belum faham apa yang dibaca. Betul. Kita bukan orang Arab dah. Baca bismillah fahamlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tak dapat hayati satu-satu, tak apa. Bila kita dengar, kita betul-betul bagi perhatian, minta Allah campakkan hidayah pada kita. Nanti Allah akan redha pada kita, sebab kita ikut apa yang Allah sebut. Dengar orang baca Quran, diam. Sebab tu kita pada orang Melayu kita ni puji sungguh lah. Pada kecil tak faham, tapi dia sukalah dengar orang baca Quran. Kan bagus tu. Masya Allah, sambung. Di hadapan bantuan dan gembira ini, di hadapan bantuan dan berita gembira ini, saya sambung lagi kat sini saya kena alih muka surat lah, sebab mereka tak ada buku. Di hadapan bantuan dan berita gembira ini, maka tersingkaplah mendung kegundahan dan kekecewaan yang melanda sejak baginda keluar dari Taif dalam keadaan terusir dan terhina.
Lalu baginda nekat akan kembali ke Mekah dan meneruskan tugas dakwah baginda di Mekah. Dengan apa? Dengan risalah Islam lah, ya. Tadi dia pergi buat gerak kerja di Taif, tak diterima. Nabi pun kata, Nabi bertekad, Nabi cakap dengan Zaid, kita balik mula Mekah lah. Kita sambung balik dakwah kita di Mekah tadi. Sekalipun kita tahulah di Mekah memang teruk siksaan dan juga halangan-halangan yang Nabi terima. Kita dah baca dah sebelum ni, banyaklah nah. Baik, sambung. Tatkala mengetahui tekad baginda itu, Zaid bin Harisah pun cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Zaid cakap? Zaid cakap, bagaimana engkau akan masuk ke Mekah wahai Rasulullah, sedangkan mereka iaitu orang-orang Quraisy itu telah mengusirmu? Macam mana kita masuk? Kan diorang dengar Nabi pergi Taif kan, Nabi dia tak kejar Nabi kan. Biar dia harap Nabi tak akan masuk ke Mekah, tapi Nabi nak masuk ke Mekah kan. Jadi Zaid pun risaulah. Nabi pun jawab, dia kata, wahai Zaid, seperti yang engkau lihat, Allah telah menjadikan pelepasan dan jalan keluar, dan sesungguhnya Allah pasti akan menolong agamanya dan menzahirkan nabinya. Berjalanlah Rasulullah SAW sehingga bila telah sampai kepada hampir dengan Mekah, baginda berhenti di Gua Hira. Baik, nak cerita tadi, Masya Allah, kenapa Nabi cakap dengan Zaid macam tu? Sebab masa pergi Taif tadi kan teruk kena. Nabi cakap kan diselamatkan oleh Allah. So Zaid tanya, macam mana kita nak masuk Mekah ni, sebab diorang dah usir kita ya Rasulullah. Tu Allah, Nabi cakap kan Allah ada. Macam itulah lebih kurang. Allah akan jaga. Bila Nabi dah sampai dengan hampir dengan Mekah, Nabi berehat di Gua Hira. Nabi duduk ni, berhenti di Gua Hira, dan Nabi pun hantar orang utusan, menghantar seorang lelaki, nama dia Khuza'ah, untuk bertemu dengan Al-Akhnas bin Syarif, agar dapat melindungi baginda. Tetapi Al-Akhnas jawab, aku seorang halif, aku seorang halif, iaitu sekutu Quraisy. Halif maksudnya sekutu Quraisy. Aku ni sekutu orang Quraisy, aku tak boleh lindungi engkau. Siapa cakap gitu? Yang cakap gitu Al-Akhnas tadi. Nabi cuba-cuba nasib lah, ya. Dan dia kata kalau golongan yang bersekutu dengan Quraisy ni, dia tidak akan bagi perlindungan, dia kata. Kemudian Nabi utuskan pula Suhail bin Amru, tetapi Suhail menjawab, kemudian diutuskan pula kepada Suhail bin Amru. Bukan Nabi utuskan Suhail, tapi diutuskan Khuza'ah tadi kepada Suhail pula. Suhail bin Amru serupa juga apa Nabi nak sampaikan tadi, minta tolong cakapkan. Suhail jawab apa? Sesungguhnya Bani Amir tidak akan melindungi Bani Ka'ab. Siapa cakap? Suhail cakap Bani Amir tak akan melindungi Bani Ka'ab, dia kata. Kemudian baginda utuskan pula kepada Al-Mut'im bin Adi. Lalu Al-Mut'im cakap apa? Boleh. Maknanya tiga ketua kabilah yang besar ni, Nabi SAW utuskan siapa tadi? Khuza'ah. Khuza'ah untuk jumpa dengan tiga orang pemimpin besar tadi, ya. Tetapi yang bersetuju siapa? Mut'im sahaja. Yang bersetujunya Mut'im. Kemudian bila Mut'im kata boleh, dia pun menyandang senjata dan memanggil anak-anak dan kaumnya, seraya berkata apa? Dia berkata, sandanglah senjata dan bersedialah. Bersedia untuk apa? Dia kata, di setiap penjuru Kaabah, di setiap penjuru Baitullah. Nak buat apa ya? Kita tertanya tak? Nak buat apa ya? Sebab aku telah melindungi Muhammad. Orang ni Al-Mut'im bin Adi ni. Kemudian dihantarnya utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu baginda, dipersilakan masuk ke Madinah, ke Mekah. Dihantar tadi Khuza'ah tadi tu dihantar Allahumma salli ala Muhammad, untuk memberitahu Nabi sekarang dia boleh masuk dah. Wahai Rasulullah, sekarang dia boleh masuk dah. Wahai Muhammad, boleh masuk sekarang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berserta dengan Zaid bin Harithah tadi sehingga sampai ke Masjidil Haram, ke Kaabah tadi tu, ya. Lalu Al-Mut'im bin Adi tadi berdiri di atas kenderaannya seraya melaung. Dia maksudnya dia duduk kat atas tu lah. Dia duduk kat atas dia punya nama kuda dia tu. Dia sebut, dia kata apa? Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah melindungi Muhammad, maka janganlah seorang pun di kalangan kamu yang mengampu-apakan Muhammad. Aku dah melindungi Muhammad ni. Maknanya orang pandang bila kata ketua-ketua besar-besar ni yang bersuara, semua akan ambil cakna lah. Ambil cakna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke penjuru Baitullah, lalu diusapnya
usapnya Hajarul Aswad tadi tu, dan bersolatlah baginda 2 rakaat, masya-Allah. Kemudian baginda pulang ke rumahnya, sedangkan Mut'im bin Adi tadi dan juga anak pinaknya mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senjata sehingga baginda selamat masuk ke dalam rumah. Gitu Mut'im yang terima untuk melindungi Nabi. Bukannya dia buat benda pun, dia tolong lindungi Nabi nak masuk Mekah, nak balik rumah tu. Tapi Nabi solat dulu di Baitullah. Sambung lagi. Dikatakan Abu Jahal bertanya pada Mut'im. Tak puas hati Abu Jahal. Abu Jahal cakap apa? Adakah kamu bertindak sebagai pelindung ataupun pengikut? Ataupun maksudnya dah masuk Islam lah. Mut'im jawab, bahkan aku hanya pelindung. Aku ni pelindung je, tak masuk Islam lah. Aku pelindung saja. Abu Jahal pun cakap, kami sedia melindungi orang yang telah engkau lindungi. Kami ni boleh lindungi orang yang kau lindungi tu. Abu Jahal cakap. Tipu je dia tu. Masya-Allah. Baik, Rasulullah SAW sangat mengingati jasa Al-Mut'im bin Adi ni tadi, dan semasa menguruskan tawanan-tawanan perang Badar, ketika berlaku perang Badar, baginda berkata, kalaulah Al-Mut'im bin Adi ni masih hidup, kemudian dia minta ku membebaskan tawanan-tawanan ini, nescaya aku akan bagi tawanan-tawanan daripada dia. Macam tu. Begitu Nabi nak berterima kasihnya pada Al-Mut'im bin Adi. Gitu nah. Masya-Allah. Okey. Itu habis dah. Dah habis dah bab yang terdahulu. Dah habis dah so itu bab yang dakwah yang ketiga. Dakwah Nabi yang ketiga. Kalau yang tak sempat nak mengikuti, itu adalah dakwah Nabi yang ketiga, itu peringkat yang ketiga. Dia peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga. Peringkat ketiga ni yang keluar pada Mekah, pergi ke Taif tadi tu, so dah habislah tu, jadi tajuk baru dan bab yang baru, menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Nabi mulakan gerak dakwah dia semula di Mekah pada tahun 10 kenabian ni. Maknanya umur Nabi berapa tahun? 50 tahun. Maknanya kalau umur 50 tahun ni, jangan tahu dalam kepala kita tak ada benda nak buat dah. Bukan tak ada benda nak buat dah, kena lagi kuat lagi berdakwah, macam Tuan Haji Sakroji, Encik Fitri. Lagi bagus dia orang, masya-Allah, dengan pergi majlis ilmu, rakam untuk orang dengar. Betul tak? Kalau katakan kita nak agakkan yang datang sini, berapa orang je boleh datang? Tapi disebabkan adanya rakaman tu, ramailah orang boleh ikut. Saya bukanlah orang yang berkelayakan untuk nak cerita pada pasal semua ni, tetapi saya hanya menyampaikan amanah ilmu saja. Begitu. Orang alim ramai. Kita bukan tergolong pada orang alim, tetapi kita hanya menyampaikan saja. Panggil apa namanya, Allah SWT Muhammad, jalan dakwah ni besar, luas. Kalau semua orang mengambil peranan, berjaya kita. Sebab tu kita tidak boleh fokuskan ataupun spesifikkan dakwah ni, biarlah ustaz lah buat. Ni dakwah lah ni. Tuan Haji, Tuan Fikri datang, dakwah lah tu. Dakwah dia sanggup. Hari ni hari Ahad tak? Hari kata orang panggil liburan. Kalau Tuan Haji dah 50 tak kan? Dah 50. Masya-Allah 60. Masya-Allah energetik lagi. 50, kata kat sini Nabi 50 lagi kuat dakwah dia mempertahankan Islam. Ya Allah, kita pun dengan lontang batu tadi, jalan kaki daripada Mekah ke Taif tadi. Jauh tu. Jauh lebih 2 mahalah kan? 96 km. Naik kereta pun jauh, betul makcik? Betul? Jauh, naik kereta pun jauh. Ini pula jalan kaki, masya-Allah, umur 50 tahun. Tadi mari sini naik kereta tak? Naik motor. Mujahadah tu, masya-Allah, hebat. Tuan Fitri kita dah naik motor. Saya dekat pun naik juga kereta. Pasal hujan tadi. Hajat tadi nak jalan kaki. Nak jadi kata hujan pula. Naik kereta pula. Allahumma salli Muhammad. Sambung. Jadi nak cerita, semua orang mengambil peranan. Nak cerita Nabi umur 50 tahun lagi kuat, masya-Allah, berdakwahnya lagi. Jangan kita letakkan 50 tahun tak ada benda dah, kita nak tengok anak cucu besar je pun. Salah dah pendapat tu. Jangan kita letak dalam kepala kita 50 tahun nak tengok anak cucu besar, sudahlah.
rehat je di hari tua, nanti tunggu 55 boleh keluar semua sekali duit. Rehat-rehat je, nak round the world dan sebagainya. Maknanya untuk tu sahaja. Apakah kita punya sumbangan untuk ummah? Hari ni kita memang kena macam tu. Seorang kalau memikirkan apakah sumbangan dia untuk ummah, memang maju umat Islam ni, masya-Allah. Okey, sambung. Menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian Nabi dan baginda tadi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah tadi untuk menyahut memperbaharui sistem dakwah dia. Cara nak atur balik. Jadi nak memperbaharui seruan Islam, dah buat dah sebelum ni. Dia punya target dia pada ketua-ketua kabilah. Ketua-ketua kabilah tadi dan juga kabilah-kabilah itu sendiri, serta individu-individu. Dan ini berlaku pada bulan Jun ataupun bulan Julai, mengikut dapatan ahli pengkaji ataupun pengkaji-pengkaji sirah ni lah, ya. Tahun berapa? 619 Masihi. Sekarang ni tahun berapa? 2021. 2021 tolak dengan 619. Nanti kira boleh kira, dek? Boleh tak boleh? Dah kira dah. Mesti mak dia kira dah. 2021 tolak dengan 619 Masihi. Kira-kira berapa tahun? Berapa ribu tahun? Sudah. Saya tak hafal lah, Ustazah. Tak hafal. Kalender hijrah. Kalau kalender hijrah berapa? Ni Nabi tak hijrah lagi, tak ada guna kalender hijrah. Nabi berhijrah tahun berapa? 622. Nabi hijrah 622 Masihi. Nabi hijrah ke Madinah. Masa tu umur Nabi 53 tahun. Betul Jadi Nabi menghabiskan 10 tahun di Madinah. Jadi lengkaplah 63 tahun umur Nabi SAW. Gitu. Baik. Sambung. Dengan hampirnya musim haji, maka berpusu-pusulah manusia tadi datang ke Mekah. Sama ada berjalan kaki ataupun berkenderaan dari ceruk rantau yang jauh untuk menunaikan haji tadi. Mendapat ibadah mendapatkan manfaat dalam ibadah haji tadilah. Kita pun kata ada haji ke Ustaz? Saya dah cerita dulu awal-awal dulu. Ada haji ni, kalau kita nak buka kitab, tengok atlas sejarah 25 rasul tu kan, disebut pada Nabi Adam alaihissalam mereka bertawaf di Kaabah. Allah perintahkan tawaf. Dan siapa yang belajar dengan pengajian hari Khamis tu kan, setiap hari Khamis tu, tahulah tu. Jadi saya tak nak bangkitkan. Cuma ceritanya haji sekian lama sudah berlaku, dan Allah SWT Muhammad bila katakan pada zaman Nabi SAW ini, mereka ni dah biasa dulu pada zaman Nabi Ibrahim tu kan. Cuma ideologi tu dimasukkan, maknanya pemahaman mereka tu dimasukkan kat dalam ibadah haji tadi tu. Itu yang dia bertawafnya tak pakai ihram. Kemudian apa lagi? Macam-macam lagi lah yang diubah-ubah lah. Sambung. Pada pandangan Ustazah, di Malaysia berapa peratuskah masyarakat kita memainkan peranan membantu menyebarkan dakwah? Berapa peratus Agak-agak Tuan Haji berapa peratus? Ada dua soalan dia. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk kita meningkatkan peratusan ini? Terima kasih pada Puan Zahra Rustam yang tanya. Dekat Malaysia berapa peratus? Saya tak berani nak sebut berapa peratus. Tak berani. Nanti kalau saya bagi peratus kan nanti salah, nanti dapatan tak ni. Tidak boleh generalisasikan, tak boleh. Kalau nak buat kajian yang khusus, barulah kita boleh dapat dapatan yang sebenarnya. Wallahu alam, saya tak berani sebab benda itu benda yang melibatkan angka. Nak agak-agak pun tak boleh. Yang tu bahaya saya buat gitu nanti statement tu. Puan Zahra, pada saya beranggapan semua umat Islam ni ada dalam hati mereka untuk berdakwah. Saya beranggapan begitu. Semua dalam hati umat Islam ni ada nak berdakwah. Cuma kadang-kadang tak tahu metod macam mana.
nak macam mana nak cakap. Ada orang dia pendapat kalau aku cakap sekali kau, orang kata aku tunjuk baik. Betul. Padahal nak cakap benda simple je, makan pakai tangan kanan lah, makan dahulukan, kan dia cakap benda simple je, tapi macam ustazah. Ada je. Ada satu orang buat Allah ni, dia cakap, ustazah saya cuba nak buat di office saya cuba nak buat, nak cakap tak payahlah cerita pasal orang, you all ni cerita pasal orang, tak payahlah. Habis teruk kena peli, disisirkan. Dia apa? Dikeresumbangkan, betul ke? Dikeresumbangkan. Macam itu sekali dia pulau kan gitu. Kemudian kalau pakai cerita pasal perempuan ni, janganlah bercuit-cuit, betul tampar dalam office ni pun dia kena kata juga. Lagi dia cakap janganlah pakai tudung ni sampai singkat ni pun dia kena kata juga. Jadi sebenarnya pada pendapat saya lah, setiap orang tu dia ada dalam naluri dia tu nak cakap benda elok, nak sampaikan dakwah. Kalau tanya saya peratus, saya kata peratusan umat Islam yang sampaikan dakwah ni memang tinggi. Saya cakap itu je. Tapi berapa peratus saya tak boleh bagi tahu berapa peratus. Sambung lagi, dia kata apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan langkah-langkah nak meningkatkan semua orang boleh berdakwah tadi. Masya Allah, pemahaman. Sebab itu Allahumma salli Muhammad, usaha-usaha untuk bagi pahaman kepada masyarakat ni betapa pentingnya dakwah ni. Memang kita kena belajar sirah. Ni kita belajar sirah ni kat Norma ni yang surah Al-Jabbar Tamam Madengkel ni beria buat ni. Beria juga nak adakan pengajian sirah ni. Asalnya kita ni belajar tasawuf je. Kita Nasaihul Ibad tu. Tetapi sebabkan sirah ni masya-Allah, bila kita dalam kitab tasawuf tu, dia akan ada part-part yang jumpa tentang sirah sahabat, sirah Rasulullah. Jadi dia orang nak tadabbur dengan sirah tu. Kita mengaji kitab ni. Tapi bila kita mengaji kitab ni, banyak tak dapat kat Norma. Banyak dapat. Masya Allah, banyak dapat bila kita ngaji kitab ni. Kita ni bukan orang yang tahu, tak semua benda kita tahu. Kalau benda-benda yang basic dengan kehidupan kita tu kita banyak tak tahu. Ini pula kita tak mengkaji, tak membaca, lagi kita tak tahu. Jadi sebab itulah bila tahu Puan Zahra, bila kita tahu, insya-Allah itu yang akan meningkatkan peratusan untuk berdakwah tadi tu. Metod dakwah ni sangat luas. Dan kita spesifikkan mesti duduk di surau dakwah, duduk dekat masjid dakwah. Tak, dakwah ni sekecil-kecil dakwah di rumah. Maghrib jangan buka cerita mengarut. Maghrib biar kita dengar Quran di rumah tu, tak apa. Tukar channel mana-mana. Ni kat saya tak cakap ni sekarang takut orang salah faham pula nah. Jangan kita Allah SWT maghrib tu kita duduk bawa sama-sama, kita leka dan lalai saja maghrib tu. Allah SWT itu dakwah yang simple, yang boleh membentuk ahli keluarga. Apa lagi? Bila kita nak makan, duduk sama-sama, kita baca doa makan. Itu dakwah yang simple juga. Tertib di tempat makan, duduk tertib. Jangan tengok handphone masa kita makan. Simple. Zaman sekarang ni lagi banyak dakwah ni. Benda-benda kecil-kecil itulah yang dakwah. Betul. Bila nak kenyang tu, dia tak perasan bila dia kenyang. Menurut kajian, orang yang melihat gadget, tak kira lah tablet ke apa ke, dia sambil makan, penghadaman dia tidak bagus untuk penghadaman dia. Dan juga dia punya otak dia dia tak boleh nak proses tau dengan baik. Sebab apa? Sebab dia sedang buat dua benda. Mata dia semua tengah perhatikan gadget tadi, otak dia tengah tengok sini, mulutnya suap. Dia akan menghadapi masalah penghadaman. Nanti cakap dengan saya okey je setakat ni. Kalau dia hari ni buat, besok jadi, senang kita nak cerita. Tapi bukan hari ni buat, besok jadi. Samalah dengan orang ambil ubat-ubat terlarang untuk cucuk sana cucuk sini. Hari ni buat, bukan besok dia jadi pesakit buah pinggang, bukan. Nanti tunggu umur dia 60 tahun, baru dia punya buah pinggang ginjal dia masalah. Sama juga tadi kita buat hari ni satu benda tabiat tadi, bukan esok kita dapat dia punya tu kesan dia. Dia makan masa. Sebab tu kena ubah. Okey, sambung. Bila masuknya musim haji ni, ramailah orang datang ke Mekah. Jadi Rasulullah ambil peluang ini untuk bertemu dengan setiap kabilah yang datang pada luar Mekah. Okey, tadi kita dah tahu dah kalau ni dekat Mekah ni semua nak menolak Nabi, tolak dakwah Nabi. Tapi yang datang ni datang pada luar Mekah ni nak buat haji ni, Nabi berharap mereka ni akan dengar.
Gitu nah. Jadi Nabi ni pun dah melakukan strategi untuk apa? Untuk berdakwah. Walaupun sebenarnya hal ini telah Nabi lakukan pada tahun keempat kenabian. Maknanya 6 tahun dulu Nabi dah buat dah. Ni tahun ke-10 Nabi buat lagi, cuma metod dia mungkin lain sikit. Jadi kabilah-kabilah yang Nabi tawarkan Islam tadi, ikut kabilah-kabilah. Al-Zuhri menyebut dalam kitab dia disebut antara kabilah-kabilah yang disebutkan namanya kepada kami yang pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa dengan kabilah tu, iaitu siapa tadi? Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib Bani Muharib, Bani Fazarah, kemudian Bani Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nasr, Bani Al-Baqa, Kindah, Kalb, Al-Haris, Udrah dan juga Al-Hadarimah. Itu semua bani-bani yang pernah yang Nabi jumpa mereka ni tadi nak dakwah pasal Islam tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung lagi. Kabilah-kabilah yang disebutkan namanya oleh Az-Zuhri ini bukan sekali ditawarkan Islam, bukan sekali. Nabi dah berulang kali dah, setiap musim haji Nabi jumpa, dia kata. Malah mereka ditawarkan pada tahun keempat kenabian Nabi lagi, Nabi dah tawarkan mereka kepada Islam, tapi belum lagi mereka ni ikut, gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung lagi. Kemudian dia kata Nabi ni bermula dengan tahun ke-10 kenabian tu, Nabi dah perbarui metod dia. Perbarui metod untuk berdakwah tadi. Secara ringkas ni kita boleh tengok sekarang, tengok di bawah, kalau tengok di muka surat tu, kalau buku saya tadi tu, boleh tengok di muka surat 188. Buku kuning buku biru 200 lebih 200 berapa kat Norma? 218 buku biru. Baik, sambung. Bani Kalb, yang ini Nabi jumpa, Nabi datang kepada salah satu puak mereka yang dikenali sebagai Bani Abdullah, lalu mengajak mereka kepada agama Allah dan baginda memperkenalkan dirinya kepada mereka. Nabi sebutlah aku ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang orang tak ikut Nabi sebab mereka ada fahaman bahawa utusan mesti ada sesuatu yang hebat, yang lain pada yang lain, gitu. Sehingga baginda akan menyebutkan dalam surah itu kepada mereka dengan kata, hai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah mengindahkan nama bapa kamu. Namun mereka ni tak terima ajaran Nabi, ajakan Nabi dari Bani Abdullah tadi. Yang kemudian Bani Hanifah, Nabi datang juga kepada mereka di rumah-rumah persinggahan mereka. Maknanya kan nak buat haji tadi kan ada macam kita hotel lah sekarang ni. Jadi Nabi ajak mereka kepada agama Allah dan memperkenalkan diri sebagai Nabi kepada mereka. Namun mereka lah golongan Arab yang paling buruk melayani Nabi tadi. Nabi datang dakwah, mereka ni melayan Nabi dengan kata-kata yang sangat buruk dan adab pun tak ada adab. Gitu. Tak terimalah maknanya tu. Baik, Nabi datang kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah, lalu mengajak mereka kepada agama Allah tadi dan memperkenalkan diri. Lalu Bahirah bin Firas, salah seorang lelaki daripada kalangan mereka tadi tu, disebut, demi Allah, kalau aku terima anak muda Quraisy ini, nescaya aku akan dapat menguasai semua orang Arab. Jika itu. Kemudian dia berkata, apa pandangan kamu jika kami berbai'ah membantu urusanmu? Kemudian Allah menangkan kamu terhadap mereka yang menyanggahi kamu selama ini. Adakah kami berhak mendapat kedudukan setelahmu? Jadi itu. Kalau kita membantulah urusan kau ni. Jadi lepas tu semua orang dah terima. Adakah kami ni dapat kedudukan? Jadi baginda menjawab, hal itu terserahlah kepada Allah. Nabi jawab, terserah kepada Allah. Dia serahkan urusannya di mana yang dia mahu. Lalu Bahirah jawab apa? Apakah engkau hendak menghadapkan leher kami kepada orang Arab bagi mempertahankan kamu? Dan setelah Allah menangkan kamu, maka urusan itu diserahkan kepada selain pada kami? Patutnya kamilah yang berhak mendapat tu. Dapat ni apa? Power lah. Gitu. Kami tak perlu kepada urusanmu. Lalu mereka tolak Nabi, menolak ajakan Nabi SAW. Sebab mereka nakkan apa? Nakkan benefit lah. Kan? Bila tolong, apa kami dapat? Kami jadi kuasa yang kuat ke? Macam tu. Kalau tak dapat kuasa, kami tak mau. Itu adalah Bani Hanifah tadi kan? Bani Amir. Yang cakap ni siapa? Salah seorang pada Bani Amir tu, nama dia Bahirah, yang cakap tadi tu. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sambung. Apabila Bani Amir kembali ke kampung halaman mereka ni jumpalah dengan satu orang pembesar mereka. Pembesar Bani Amir ni, salah seorang ni, dia tak pergi haji masa tahun tu. Sebab apa? Sebab dia tua. Jadi dia tak pergi. Mereka ni bila balik ni,
mereka ni pun pergilah pada orang tua tadi ni. Dia kata kami ni pergi sana, kami ni jumpalah didatangi oleh seorang pemuda Quraisy. Dia kata pemuda ni katanya pada Bani Abdul Muttalib, dia kata. Dan dia ni ajak kami untuk pertahankan dia, nak berjuang bersama-sama dia, cakap yang tu. Dan mengeluarkan dia tu dan juga pengikut dia daripada negeri tu, pada Mekah lah. Lalu orang tua tu meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, hai Bani Amir. Dia kata, hai Bani Amir. Sebab tadi kan dia ni lepas tu mendapat cerita je kan, dia tak boleh pergi kan. So yang cerita pada dia ni Bahirah tadi tu, dia kata, hai Bani Amir, ajakan itu membawa kerugian. Dia kata, adakah ajakan dia itu membawa kerugian? Apakah timbul masalah kalau mengikutnya? Demi diri si Polan yang berada dalam kekuasaannya, diri Nabi tadi lah. Orang keturunan Ismail sama sekali tidak pernah mengada-adakan cerita. Nabi SAW ni kan keturunan Nabi Ismail alaihissalam kan. Sebab tu orang tu dia kata orang keturunan pada Ismail ni tak pernah mengada-adakan cerita. Sesungguhnya ajakan itu adalah benar. Ajakan si pemuda Quraisy itu benar. Dia kata, mana pandangan kamu yang kamu dahulu kemukakan? Jadinya orang tua ini mengakui kenabian Nabi dan mengakui risalah Nabi. Begitu. Tapi sayangnya dia tak pergi masa musim haji tu. Gitu cerita dia, ya. Masya-Allah. Dan kemudian kita tengok orang-orang yang beriman di kalangan bukan penduduk Mekah. Maknanya penduduk Mekah ni payah sikitlah nak beriman. Yang tak beriman yang orang datang daripada luar. Yang beriman siapa? Ada juga. Disebutkan kat sini dalam kitab Ar-Rahiqul Makhdum ni, muka surat 189 ataupun 219, disebut Suhaib bin Samit. Siapa Suhaib bin Samit ni? Suhaib bin Samit ni seorang penyair yang handal, berasal daripada Yathrib. Yathrib kat mana? Yathrib mana? Madinah. Sebelum nama Madinah namanya Yathrib. Bagus, ya. Jadi Suhaib bin Samit ni adalah orang Madinah, orang Yathrib. Dipanggil kaumnya dengan gelaran Al-Kamil. Sebab apa? Sebab dia ni hebat sangat penama dalam syair. Hebat sangat syair. Dan Allahumma salli ala Muhammad, keturunannya pun kata hebat juga. Dia datang ke Mekah untuk tunaikan haji ataupun umrah. Lalu Nabi ajak dia kepada Islam. Kemudian Suhaib ni Allahumma salli ala Muhammad, dengar Nabi cakap tu, dia jawab apa? Boleh jadi apa yang ada padamu itu sama seperti ada padaku. Jadi Rasulullah SAW bertanya, apa yang ada padamu wahai Suhaib? Suhaib bin Samit cakap, hikmah Luqman. Apa maksud hikmah Luqman ya? Kata-kata Luqman Al-Hakim. Okey, kalau saya kongsikan sikit dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Kathir, disebut bahawa Suhaib bin bahawa Luqman Al-Hakim ni ataupun nama dia Luqman ibnu Anqa bin Sadun. Dikatakan Luqman ni juga Luqman ibnu Taran, dan beliau ni adalah daripada penduduk Ailah, itu penduduk Palestin, Baitul Maqdis, Jerusalem sekarang, dikatakan beliau ni Luqman ni seorang qadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Luqman Al-Hakim ni kita baca tu, ya bunayya aqimis solat tu, surah Luqman tu. Luqman tu bukan nabi. Walaupun adalah khilaf ulama, ada kata nabi, ada kata nabi kan. Jadi nak ceritanya Luqman ni duduk pada zaman Nabi Adam alaihi salam, dan dia ini seorang yang hikmah, dia punya percakapan dia. Seorang yang bijak dan hikmah, Allah bagi hikmah pada percakapan dia. Dan pendapat lain mengatakan bahawa Luqman ni berasal pada Habasyah, ada juga cakap itu. Tapi kita nak cerita Luqman ni ada juga yang pendapat datang pada Sudan, Mesir. Ada juga, ada 3 pendapat, maknanya daripada Palestin, daripada Habasyah, dan satu lagi daripada Sudan, Mesir. Dulu Sudan dan Mesir satu negara. Itu dipisahkan. Okey, sambung. Jadi nak cerita itu sikit pengenalan tentang Luqman. Pada zaman Nabi mana? Nabi Daud alaihissalam. Jadi Suhaib bin Samit ni, bila Nabi kata dia ajak pada Islam kan, dia kata boleh jadi apa yang ada pada engkau tu dah ada pada aku. Nabi tanya pada Suhaib, apa yang ada pada engkau? Dia kata, aku ada hikmah Luqman. Maksudnya aku ada kata-kata Luqman yang banyak hikmah tu, pesan Luqman pada anak dia itu.
Jadi Nabi jawab pula, dia kata, bentangkanlah ia kepada aku. Lalu Suhaib tadi pun bentangkan kepada Rasulullah. Kemudian baginda kata, kata-kata ini sungguh indah, tetapi yang ada pada aku lebih baik lagi, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk dan cahaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada Suhaib bin Samit dan mengajak Suhaib tadi memeluk Islam. Lantas dia memeluk Islam dan berkata, sesungguhnya ini benar-benar kata-kata yang indah. Dia ni kan penyair ni kan nak kata-kata yang hebat-hebat kan, barulah dia diiktiraf indah. Jadinya Al-Quran tu mengatasi semua syair-syair yang indah tadi. Masya Allah. Jadi dia pun beriman dan Islam. Apabila dia balik ke Madinah, tidak lama lepas tu dia ini terkorban dalam peperangan, nama dia peperangan Bu'ath. Nanti saya ceritakan peperangan Bu'ath tu. Dan beliau masuk Islam pada permulaan tahun 11 kenabian. Maknanya Nabi tadi pada tahun ke-10 kenabian, Nabi umur 50 tahun, Nabi berumur 51 tahun, dia masuk Islam tadi. Begitu. Itu antaranya yang menerima ajakan Nabi kepada Islam. Yang menerima ajakan Nabi kepada Islam. Gitu. Baik, saya rasa kita tawakuf situ untuk beri laluan kepada soalan Kak Normah. Okey, sebab saya faham hari ni banyak kekangannya, jadinya masing-masing nak hantar anak-anak balik asrama. So kita bagi soalan, buka soalan. Buka soalan. Kita akan berhenti. Kita tawakuf kat situ dulu. Kita tawakuf pada muka surat 189 ataupun 219 pada buku biru. Yang buku kuning 189. Ya. Ya. Okey. Ya Kak Norma. 9. So kita habiskan pada muka surat 219. 219 219. Okey, 219. Baik. Okey. Rasanya kita berhenti setakat ni dululah ya, sebab baik. ada kekangan ibu-ibu nak hantar anak. Betul. Betul. Cukup sekadar itu, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Betul. Kita tawakuf dululah dengan doa, insya-Allah. Baik. Tawakul dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqas 'ala ta'atik wa tawahhadas 'ala da'watik wa ta'hadas 'ala nusrati syari'atik fawaththikillahumma rabbitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaika wa ahya bi ma'rifatik wa amis 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Surau Al-Jabbar Taman Mas Dengkel dan juga penaja Zoom kita Puan Intan Mahazalinda Abdullah dan semua sekali yang terlibat dalam kuliah kita hari ini. Dan terima kasih kepada Tuan Haji Sakroji dan Tuan Fikri yang datang untuk rakaman YouTube. InsyaAllah jumpa lagi pada episod akan datang. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.